Assalamualaikum, Yushminna. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ini kita nak borak pasal sambungan kronologi selepas tamatnya pertarungan di antara Shinobu menentang Doma, iaitu pertarungan second round di antara Kanao dan Inosuke menentang Doma. Jadi pertarungan diorang ni berlaku selepas tamatnya pertarungan di antara Gyu dan Tanjiro menentang Akaza. Dan satu lagi pertarungan di antara Zenitsu menentang Kaigaku. Dalam pertarungan di antara Inosuke dan Kanao menentang Doma, memang banyak gila benda yang berlaku. Antaranya kita dapat tengok backstory untuk kisah hidup Inosuke dan apa hubungan Doma dengan Inosuke. Adakah diorang ni anak dengan bapa ke, bapa angkat ke semua tu? Semua tu akan terjawab dalam pertarungan ni. Macam biasa untuk dalam video ni memang totally mengandungi spoiler. Kalau korang tak suka dengan spoiler ke apa, korang boleh je skip video ni, okey? Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Jadi selepas si Shinobu telah tewas di tangan Doma dan diserap ke dalam tubuh Doma, tak lama lepas tu pun Kanao sampai dekat sana. Tapi malangnya Kanao gagal untuk menyelamatkan Shinobu. So bila Kanao dah sampai dekat sana, dalam masa yang sama Doma dapat tahu yang Akaza telah ditewaskan. Jadi dia pun macam pelik lah. Apa? Akaza dah mati? Ianya rasa macam pelik. Tapi mungkin aku je yang rasa macam tu. Aku rasa dia macam jadi makhluk yang lain. Tapi itulah, dia pun dah mati. So aku tak akan tahulah sekarang. Sambil kelihatan Doma ketawa. Lalu dia pun sambunglah tanya dekat Kanao, apa nama dia? Dan Kanao pun balas, aku adalah Suyuri Kanao. Aku adalah adik kepada Kanai dan juga Shinobu. Jadi Doma pun cakap lah, betul ke korang ni adik-beradik? Sebab darah kau tak sama pun macam dorang. Tapi tak kisahlah, selalunya perempuan muda ni memang sedang nak dimakan. Tapi cakap pasal perempuan, kesian dekat Akaza. Sebab sampai ke hujungnya dia tak pernah rasa pun satu perempuan. Walaupun aku dah pernah cakap dekat dia, maka perempuan ni memang cukup baik, banyak setiapnya, dan kau akan bertambah lebih kuat bila kau makan banyak perempuan. Tapi Akaza tetap menolak untuk memakan perempuan. Malah Akaza ni aku boleh cakap dia merupakan demon yang cukup gentleman, sebab dia tak pernah bunuh perempuan pun. Dan Akaza dia diberikan layanan yang special dari Muzan, sebab Akaza ditugaskan untuk melakukan sesuatu. Tapi end up dia tetap mati juga. Cukup menyedihkan. Dia tu kawan aku juga. Jadi bila Kanao dengar apa yang Doma cakap, dia pun balas lah, dah cukup, kau tak payah nak berlakon lagi. Aku tahu semua ni menipu je. Aku tahu setiap apa yang keluar dari mulut kau tu semuanya omong kosong je. Semuanya kosong semata je. Sebenarnya kau tak rasa sedih langsung pun kan? Riak wajah kau tak berubah langsung pun. Sedangkan kau cakap tadi kawan baik kau mati. Sebenarnya kau ni tak ada rasa apa-apa pun. Kau tak ada perasaan. Jiwa kau kosong. Setiap manusia yang lahir dekat bumi pasti akan mempunyai perasaan happy, sedih, marah semua tu. Tapi kau tak akan pernah faham apa yang orang lain rasa. Cumanya kau ni seorang yang bijak. Kau dapat menyembunyikan semua tu dengan penipuan yang kau buat. Kau berlakon seakan kau tengah happy, sedih, kecewa semua tu, padahal sebenarnya kau tak rasa apa-apa pun. Kau ni kosong je. Dan apa yang menyakitkan dengan kata-kata Kanao selepas Kanao cakap dekat Doma, kenapa kau ni dilahirkan? Sambil kelihatan riak wajah Kanao seakan senyum sinis terhadap Doma. Jadi bila Kanao dah cakap macam tu pun, Doma terus je balas, dalam sejarah aku cakap dengan perempuan, tak ada seorang pun yang berani cakap macam kau. Sanggup kau keluarkan kata-kata kejam macam tu. Dan Kanao pun balas, kau tak faham lagi ke? Aku benci dengan kau. Aku memang nak penggal kepala kau terus masuk ke dalam neraka. Satu lagi apa yang aku nak cakap, kau ni memang tak guna. Kehidupan kau ni sia-sia je dan memang tak ada guna langsung. Lalu tak lama lepas tu pun Doma terus je cuba untuk menyerang Kanao. Tapi nasib baiklah Kanao cepat untuk bertindak mengelak dari serangan Doma. Dan dia terus je counter balik serangan Doma dengan dia telah menyerang ke arah perut Doma. Tapi Doma tetap cuba lagi untuk menyerang Kanao dan hasilnya tetap sama. Kanao berjaya untuk mengelak dari serangan tersebut. Jadi Doma pun cakap lah, dia punya reaksi memang cukup pantas. Dia dapat baca pergerakan aku. Malah bukan tu je, budak ni juga tak sedut pun powder ais dari kipas aku. Boleh jadi budak ni lebih hebat dari Hashira yang aku makan tadi tu. Manakala reaksi untuk Kanao pula, dia seakan terkejut berhadapan dengan Doma, sampaikan badan dia dah mula bergigil. Demon yang aku tengah lawan sekarang ni memang cukup kuat. Tak sama macam demon-demon yang aku pernah lawan sebelum ni. Aku tak boleh nak teruskan pertarungan kalau dalam keadaan aku tengah marah macam ni. Badan aku rasa macam terbakar.
Kanao sekarang memang tak boleh nak kawal emosi dia. Sebab yelah, dia bengang gila. Dia memang benci sangat dekat Duma. Sebab Duma kan telah membunuh orang-orang yang disayang. Jadi tak lama lepas tu pun Kanao terus melancarkan serangan pernafasan bunga bentuk kelima, Peony of Fertility. Dan Duma pun balas 7, 8, 9, serang je, aku happy sangat sekarang. Lalu Duma pun counter balik serangan Kanao menggunakan serangan Block 5 teknik, Snowfall in a Wilted Garden. Tapi Kanao tak membiarkan je Duma ambil peluang untuk menyerang beliau. Lalu Kanao pun balas menggunakan serangan bentuk kedua, Plum Spirit. So dekat sinilah kita dapat tahu rupanya Kanao mempunyai mata yang special. Dia dapat membaca setiap pergerakan musuh dan dia dapat counter balik serangan yang telah dilakukan oleh musuh. Mudah kata kita boleh samakan mata Kanao ni seakan kelebihannya sama macam mata Sharingan dalam anime Naruto. Jadi disebabkan tu pun Duma cubalah untuk mencongkil mata Kanao. Tapi nasib baiklah Kanao sempat untuk mengelak dari serangan tersebut dan dia counter balik menggunakan serangan bentuk ke-6 Swirling Peach. Lalu Duma yang melihat pergerakan yang telah dilakukan oleh Kanao, Duma pun cakap lah, wow, kau ni mesti dah training dengan cukup kuat sampaikan body kau dah seakan spring. Dan dicuba untuk menyerang Kanao menggunakan serangan Block 5 teknik Frozen Cloud, yang mana Duma telah mengeluarkan habuk-habuk ais untuk memberangkat Kanao menyedut habuk-habuk tersebut. So Kanao pun cubalah menjauhkan diri dari serangan tersebut. Cumanya Duma terus menyerang Kanao tanpa henti sampaikan Kanao terjatuh dekat air. Malah Duma tak berhenti macam tu je, dia lakukan serangan lagi. Kali ini merupakan serangan White Blizzard Princess. Disebabkan serangan bertubi yang telah dilakukan oleh Duma membuatkan Kanao tak boleh nak mendekati Duma. Dan tak lama lepas tu Duma cuba serang dari atas pula, Winter Icicle. Tapi nasib baiklah dengan kepantasan Kanao berjaya untuk mengelak dari serangan Duma. Lalu Duma pun cakap lah, hey, kau dah semakin jauh, kau kena datang dekat kalau kau nak kalahkan aku. Dan tak lama lepas tu secara tiba-tiba dengan cukup pantas Duma telah merampas pedang Kanao sambil dia cakap, kau tak pegang pedang kau dengan ketat, sebab itulah aku ambil pedang kau. Kalau kau nak pedang kau semula, datanglah sini, ambil cepat. Jadi sewaktu keadaan tengah getih, Kanao dah tak mempunyai pedang, Duma terus mengambil kesempatan untuk menyerang Kanao menggunakan serangan Block 5 teknik Scattered Lotuses. So sewaktu Kanao dah seakan tak ada peluang untuk elak dari serangan tersebut, dekat sinilah Inosuke telah pun sampai muncul dari atas bumbung untuk menyelamatkan Kanao dengan dia terus dijerit, "Wura!" Inosuke sama telah dihantar dari syurga. Waktu kemunculan Inosuke ni macam biasalah, Ryo tak bertempat. Memang kecoh gila Inosuke waktu tu. Macam tak biasalah, macam tak kenal siapa Inosuke ni kan. Dia jerit, "Lawan, lawan!" Jadi bila Inosuke dah sampai dekat tempat pertarungan, dia perhati betul-betul mata Duma sebab dia nak cek dia sedang berhadapan dengan Upper Moon Demon nombor berapa. Dan bila Inosuke dah tahu Duma merupakan Upper Moon Demon kedua, dia pun apa lagi, dia memang excited gila lah nak berhadapan dengan Duma. Sebab dia cakap kalau dia berjaya mengalahkan Duma, dia terus dia akan menjadi seorang Ashira. Lalu Duma pun balas, aku tak sorokkan pun identiti aku sebagai Upper Moon Demon kedua. Kau ni seorang budak yang cukup menarik. Dan Inosuke jawab, bila aku dah jadi seorang Ashira nanti, aku akan digelar The Beast Pillar. Bukan, Pit Pillar. Kau rasa mana satu yang elok Dia tanya dekat Kanao lah. Tak lama lepas tu Inosuke yang melihat keadaan Kanao dan memang teruk gila, dia pun cakap lah dekat Kanao, kenapa kau macam ni? Kalau kau terluka, Shinobu pasti akan marah. Tapi Kanao tak jawab apa-apa pun. Cumanya Inosuke yang melihat reaksi Kanao, dia pun faham lah yang Shinobu telah terkorban. Tapi tiba-tiba Duma menyampuk. Dia cakap dekat Inosuke, kau salah, dia tak mati pun. Dia sekarang bersama dengan aku untuk selamanya. Itulah macam mana semua orang diselamatkan. Diorang dah tak akan rasa kesakitan dan penderitaan lagi. Diorang semua akan gembira bersama dengan aku. Jadi Inosuke yang teringat balik kenangan dia bersama dengan Shinobu, dia pun terus marah dan cuba untuk menyerang Duma sambil dia cakap, aku akan hancurkan kau. So diorang pun startlah lawan. Tapi yang sebenarnya Inosuke bukannya serang membabi buta tau. Dia bukannya saja-saja nak pergi serang, nak menempah maut ke apa, walaupun dia pakai topeng babi. Rupanya Inosuke tolong ambilkan semula pedang Kanao dan cakap dekat Kanao, jangan lepaskan pedang ni lagi. Diorang pun sambunglah lawan dengan Duma terus dia cuba untuk menyerang Inosuke. Tapi Inosuke dapat menendang tepat ke perut Duma. Lalu Duma pun cuba untuk memotong kaki Inosuke menggunakan senjata beliau. Dan Inosuke pun cepat-cepat tarik kaki dia semula sebelum kena serang.
Dalam masa yang sama, Inosuke memegang pedang dia dengan tinggi. Duma pun pelik lah, kenapa dia pegang pedang tu tinggi sangat? Mustahil dia dapat serang aku kalau dalam keadaan macam tu. Tapi secara tiba-tiba muka Duma telah terbelah hasil serangan baru Inosuke, iaitu pernafasan binatang bentuk ke-9, Godly Undulating Slice, yang mana serangan yang telah dilakukan oleh Inosuke ni memang cukup pelik. Korang boleh tengok sendirilah gambar yang aku letak dalam video ni. Memang pelik-pelik je perangai si Inosuke ni. Serangan Inosuke tu memang cukup efektif walaupun serangan dia pelik kan. Tapi malangnya serangan tu masih lagi belum tepat. Dan Umar pun tanyalah, tak sakit ke kau buat macam tu? Kau ni memang pelik betul. Aku dah hidup dengan cukup lama, tapi aku tak pernah jumpa pun budak yang macam kau ni. Lepas tu Inosuke pun balas, mestilah, aku ni Inosuke sama. Semua benda aku boleh buat. Dan secara tiba-tiba sewaktu Inosuke tengah bercakap, topeng Inosuke telah pun ditanggal oleh Duma. Pergerakan Duma memang cukup pantas. Sampaikan diorang tak sedar, Duma telah menanggal topeng Inosuke. Jadi Duma pun cakap, topeng kau ni dah agak lama. Macam mana kau boleh melihat bila pakai topeng ni? Dan Inosuke terus dia marah, suruh Duma pulangkan semula topeng dia. So tak lama lepas tu, Duma yang melihat wajah Inosuke, dia pun cakap lah, oh, aku macam kenal kau ni. Aku kenal rupa kau. Dan apa yang aku borakkan ni, kita stopkan dulu dekat chapter 159. Kita stop dulu untuk kronologi pertarungan di antara Kanao dan Inosuke menentang Duma. InsyaAllah untuk next video akan ada sambungan pertarungan di antara Kanao dan Inosuke menentang Duma, part yang ketiga. Sorry sangat sebab aku kena stop dekat sini. Korang stay tune saja, okay, untuk video part yang ketiga. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ini. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz Studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.